Warahmatullahi Wabarakatuh. Pada kali ini, Cikgu Linda akan berkongsi pula cerpen hipertensi yang dikaji oleh pelajar tingkatan 5. Melalui perkongsian video ini, Cikgu Linda akan berkongsi nota secara holistik, iaitu Cikgu Linda lukis sendiri yang berbentuk virus COVID-19. Kemudian, Cikgu Linda juga akan berkongsi teknik Isajali, iaitu teknik menjawab aspek sastra. Ingat 1, jawab 5. Jadi, saksikan video ini sebentar lagi. Cerpen hipertensi ini ialah bercerita tentang watak utama Aiman. Aiman ini mempunyai keinginan yang sangat tinggi dalam bidang sains angkasa. Jadi, kerana dia mempunyai cita-cita untuk menjadi angkasawan. Namun, yang menjadi masalahnya di sini iaitu apabila keinginan terlalu tinggi menyebabkan dia selalu berhalusinasi dan berimajinasi pergi ke angkasa lepas. Jadi, ini ialah tema kepada cerpen hipertensi. Kemudian kita pergi kepada nota yang di tepi-tepi ini. Nota ini Cikgu Linda tulis dalam bentuk virus COVID-19, iaitu ini ada bulat besar dan bulat di tepi-tepi. Bulat besar ini cerita pasal sinopsis dan bulat di tepi-tepi ini ialah peristiwa penting. Mari kita rungkai satu demi satu bulat di tepi ini, iaitu peristiwa-peristiwa penting, dan akan Cikgu Linda ceritakan daripada Cikgu Faridah. Semasa dalam kelas Cikgu Faridah, Aiman dapat menjawab soalan Cikgu Faridah mengenai hukum graviti. Disebabkan itu, Cikgu Faridah menggelarkan Aiman seorang seperti profesor. Jadi, di sini kata kunci bijak. Kemudian digambarkan Aiman ini seorang anak sulung. Dia anak sulung dan mempunyai dua adik. Adiknya lah adik perempuan lah. Dan Aiman ni, dia sangat bijak dan suka menyindir adik dia, dua orang ini yang kurang bijak. Seterusnya, cerita diteruskan apabila Aiman bersekolah rendah dan dia dapat menyelesaikan masalah matematik tingkatan 5. Jadi SK ini sekolah rendah, tingkatan 5 ini bermaksud dia dapat menyelesaikan masalah matematik tingkatan 5. Jelas menunjukkan Aiman ini seorang yang bijak. Disebabkan dia bijak, maka dia bosan dah pergi sekolah. Sebab mata pelajaran yang diajar oleh guru semuanya dia sudah tahu. Jadi menyebabkan dia ponteng, suka ponteng sekolah. Selain itu di sekolah dia suka mengacau rakan-rakannya ini. Dan selain mengacau, dia suka merayau-rayau dalam kelas. Disebabkan dia mengacau dan merayau-rayau di dalam kelas, maka gurunya telah melaporkan kepada ibu dan bapa Aiman. Jadi menyebabkan bapa Aiman ni marah dan merotan punggung Aiman sehingga punggung Aiman lebam. Jadi kat sini, aduh, sakitnya. Jadi disebabkan punggungnya lebam ini, Aiman tidak bersekolah. Jadi apabila dia tidak bersekolah, maka memberi ruang yang besar kepada Aiman untuk berhalusinasi ataupun berimajinasi. Apakah imajinasi Aiman? Ialah di depan rumahnya ada pokok kelapa dara. Okey, jadi dia membayangkan dia berada di atas pokok kelapa dara ini menaiki kapal angkasa Soyuz. Ni kapal angkasa ni naik ke atas daripada atas pokok kelapa ni menggunakan kapal angkasa Soyuz dan dia terus pergi ke bulan. Dia berangan-angan, berhalusinasi pergi ke sana. Kemudian dia pun berangan-angan dia dapat tawaran daripada Rusia untuk menjalani latihan intensif. Nak mau pergi mana? Ini apa ni? Gambar bulan. Pergi ke bulan. Pada waktu itu dia pun berhalusinasi, dia berada di bulan dengan memakai pakaian angkasawan di sana. Jadi tabiat dia suka berhalusinasi dan berimajinasi ini sehingga remaja dan ibu dan bapa dia dapat mengetahui anak dia ni suka berhalusinasi dan berimajinasi, menyebabkan bapa dia ni kurang sabar dan baran, iaitu bapa dia kerap kali menampak Aiman dan menyebabkan Aiman gagap. Sedihnya, kesian Aiman. Jadi disebabkan Aiman gagap ni, maka kedua ibu bapa Aiman telah bertanggungjawab menghantar Aiman menjalani rawatan intensif untuk mengubati gagap yang dialami oleh Aiman disebabkan ditampar oleh bapanya. Maka di sini keluarlah tanggungjawab sebagai
kata kunci. Kemudian dalam masa yang sama apabila Aiman pergi latihan menjalani rawatan intensif ini, Aiman terdengar suara, dia terdengar di telinganya suara gaib, iaitu suara gaib ini suruh Aiman berpijak di bumi nyata, dan Aiman terpengaruh dengan suara gaib itu. Akhirnya di akhir cerita Aiman insaf dan Aiman berpijak di bumi nyata, dan juga Aiman berdoa kepada Tuhan ataupun Ilahi bahawa dia akan berpijak di bumi nyata, dan jelas menunjukkan Aiman taat akhirnya kepada Tuhan. Baik, jadi daripada Cikgu Farida sehinggalah di sini insaf, ini ialah semuanya ialah sinopsis mengikut urutan. Kemudian yang Cikgu Linda bulat-bulatkan ialah peristiwa penting. Kemudian daripada peristiwa penting ini Cikgu Linda boleh keluarkan kata kunci bijak, kemudian tanggungjawab dan juga taat. Jadi selesai sudah penghuraian Cikgu Linda tentang nota yang Cikgu Linda lukis sendiri secara visual, iaitu bergambar dan holistik. Maksudnya sekali tengok, pelajar boleh faham ke semua cerita cerpen hipertensi. Selepas ini Cikgu Linda akan berkongsi pula nota yang Cikgu Linda lukis sendiri, tulis sendiri, yang menggunakan teknik Isa Jali. Baiklah, Cikgu Linda akan berkongsi pula bagaimana nak mengaplikasikan teknik Isa Jali, bermaksud ingat satu, jawab lima. Jadi tadi Cikgu Linda dah tunjukkan bahawa kata kuncinya bijak kan? Ingat satu kata kunci boleh jawab 5 perkara, bermaksud boleh jawab persoalan, boleh jawab nilai, boleh jawab pengajaran, boleh jawab latar masyarakat dan juga boleh jawab watak. Jadi dengan ingat bijak boleh jawab persoalan. Apakah ayat kepada persoalan? Persoalan kebijaksanaan dalam pelajaran. Kalau tanya nilai, nilai kebijaksanaan. Kalau dia tanya pengajaran, kita hendaklah bijak dalam pelajaran. Ataupun latar masyarakat yang bijak. Dan kalau dia tanya watak, Aiman seorang yang bijak. Apapun di sini, contohnya tetap contoh yang sama. Sebab Cikgu Linda dah sebut tadi contoh dia, iaitu Aiman bijak menyelesaikan masalah matematik tingkatan 5 walaupun dia masih bersekolah rendah. Jadi menggunakan teknik Isa Jali ini, ingat satu kata kunci, boleh ingat 5 perkara. Jadi mungkin ada Cikgu Linda ni apa ni? Ini ialah hiasan bunga-bungaan pada nota Cikgu Linda. Ini Cikgu Linda ambil bunga-bunga hutan letak kat tepi ni. Sebab kat tepi ni kosong je. Cantiklah sikit nota Cikgu Linda. Maka kita pergi kepada kata kunci yang seterusnya. Baiklah, ini yang kedua, teknik Isa Jali menggunakan kata kunci bertanggungjawab. Siapakah yang bertanggungjawab? Ibu dan bapa Aiman. Jadi, apakah contohnya bertanggungjawab? Iaitu ibu dan bapa Aiman membawa Aiman mendapatkan rawatan intensif kerana Aiman gagap. Jadi kat situ, apakah kalau dia tanya persoalan? Ayatnya sebegini, persoalan tanggungjawab terhadap anak. Contoh tetap contoh yang sama. Nilai bertanggungjawab. Contoh tetap contoh yang sama. Pengajaran. Kalau tanya pengajaran, kita hendaklah bertanggungjawab terhadap anak. Kalau dia tanya latar masyarakat, masyarakat yang bertanggungjawab. Contoh tetap contoh yang sama. Dan kalau ditanya watak, iaitu ibu atau bapa Aiman seorang yang bertanggungjawab. Contoh tetap contoh yang sama, iaitu ibu atau bapa Aiman membawa Aiman mendapatkan rawatan intensif kerana Aiman gagap. Maka teknik Isa Jali ini daripada kata kunci bertanggungjawab. Seterusnya ialah teknik Isa Jali untuk kata kunci taat, iaitu persoalan ketaatan kepada Tuhan. Nilai ketaatan, kita adalah taat kepada Tuhan. Kalau tanya pengajaran, latar masyarakat taat kepada Tuhan. Aiman seorang yang taat kepada Tuhan. Contoh tetap contoh yang sama, iaitu Aiman akhirnya berpijak di bumi nyata dan berdoa kepada Tuhan. Maka itulah dia teknik Isa Jali yang Cikgu Linda perkenalkan. Jadi itu saja perkongsiannya. Harap dapat memberi manfaat kepada semua. Okey. Jadi, bagaimana dengan penerangan Cikgu Linda tadi?
Harapan Cikgu Linda dengan penerangan Cikgu Linda tadi akan dapat memberikan kefahaman maksimum kepada murid-murid yang menonton video Cikgu Linda tadi. Harapnya semoga perkongsian tadi akan memberi manfaat kepada semua.